Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini Cikgu nak sentuh berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk bab yang kelima, nisbah trigonometri. Okey, ini adalah video part 1 di mana cikgu akan sentuh soalan yang diambil daripada buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 3 KSSM muka terbitan Sasbadi Sdn Bhd muka surat 61 hingga 64. Okey, kita terus pergi kepada soalan. Okey, baik. Untuk topik ni kita dah belajar berkaitan dengan sinus, kosinus dan tangen bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Okey, baik. Dalam segitiga bersudut tegak ni ada 3 komponen utama iaitu hipotenus di mana sisi yang paling panjang yang ada pada segitiga sudut tegak. Okey, yang keduanya sisi bertentangan dengan satu sudut dan sisi yang bersebelahan dengan satu sudut. Sudut ni pula kata satu sudut dia tu bersudut tegak manakala dua sudut lagi tu sudut tirus. Okey. Kalau kita jadikan kat sini sebagai contoh sudut tu sebagai sudut dekat X. Okey, sisi bertentangan dia yang ni, sisi bersebelahan dia yang ni. Manakala kalau sudut tu kita ambil dekat Y, jadi sisi bersebelahan dia dan sebelah ni dan bertentangan dia yang ni. Hipotenus kekal sama. Okey, baik. Itu secara ringkas berkaitan dengan sinus kata sisi yang ada pada segitiga bersudut tegak atau hipotenus, sisi bertentangan dengan sisi bersebelahan. Okey, baik, kita pergi kepada soalan dia dekat bawah tu. Kena pasti hipotenus sisi bertentangan dan sisi bersebelahan berdasarkan sudut yang diberi dalam setiap segitiga bersudut tegak yang berikut. Okey, sebagai contoh dekat sini, katakan sudut tu sudut dekat ACB. Okey, hipotenus tetap sama. Okey, AC. Okey, AC ni hipotenus. Okey, untuk sudut ACB, sisi bertentangan dia adalah sisi AB. Manakala sisi bersebelahan dia adalah sisi BC ni. Okey, kalau sudut tu kita ambil dekat sudut BAC, okey, dia punya hipotenus sama AC. Sisi bertentangan dia adalah BC, bertentangan dengan sudut BAC ni adalah sisi BC. Manakala sisi bersebelahan dengan sudut BAC ni adalah sisi AB. Okey. Baik, kita terus pergi kepada soalan 1 hingga 3 ni. Okey, baik. Sekarang ni sudut BDC. BDC yang ni. Okey. Baik, hipotenus untuk kedua-dua ni adalah sama iaitu BD. Okey, sama BD, hipotenus tetap sama. Okey. Baik, mula-mula kita tengok dekat sudut BDC. Okey, sisi bertentangannya adalah BC. Okey, sisi BC ni bertentangan dengan sudut BDC. Okey. Sudut yang bersebelahan dengan sudut BDC ni adalah sisi CD. Okey, baik. Untuk sudut CBD, okey, sisi yang bertentangan dia adalah CD. Dan sisi sebelahan dia adalah BC. Okey, dia macam bertukar tempat macam itulah. Okey, bila bertukar kedudukan sudut, sisi bertentangan dengan sisi bersebelahan tu bertukar tempat. Hipotenus tetap yang sama sebab hipotenus adalah sisi yang paling panjang pada segitiga bersudut tegak tersebut. Okey, pergi kepada nombor 2. Okey, sekarang ni sudut KJL. KJL. Okey, yang ni. Okey. Hipotenus sama JL. Okey.
Hipotenus mudah kita nak tentukan. Sisi yang paling panjang adalah hipotenus. Jadi JL tu tetap hipotenus. Okey, sekarang ni sudut KJL. Sisi yang bertentangan adalah KL. Okey. Sisi yang sebelahan dia tu adalah JK. Okey, untuk sudut JLK, sudut kat sini. Okey, sisi bertentangan dia adalah JK. Okey, dan sisi bersebelahan dia adalah KL. Okey, JLK kan. Okey, bagi sebelahan dia KL. Okey, seterusnya yang ketiga ni. Okey, untuk hipotenus tengok saja yang sisi yang paling panjang iaitu PR. Okey, untuk sudut PRQ ni, sisi yang bertentangan adalah PQ. Sisi yang sebelahan dengan sudut PRQ ni adalah sisi QR. Okey, manakala untuk sudut QPR ni, sisi yang bertentangan adalah QR. Okey, manakala sisi yang sebelahan dia adalah PQ. Okay, kita tengok dia keduduk hipotenus tetap sama walaupun kita bertukar sudut. Bila bertukar sudut, kita tengok kat sini, sisi bertentangan akan berubah kedudukan dia. Okey, dengan sisi sebelahan. Itu je konsep dia untuk kita nak kena pasti hipotenus, sisi bertentangan dan sisi bersebelahan yang ada pada segitiga bersudut tegak. Okay, kita pergi kepada soalan 60, muka surat 62. Masih lagi konsep yang sama, cuma kita akan masuk kepada bagaimana kita nak tentukan sinus, kosinus dan tangent bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Okey, yang tadi kita dah kena pasti hipotenus, sisi bertentangan dengan sisi bersebelahan. Okey, sekarang ni kita nak tentukan sinus, kosinus dan tangent bagi segitiga bersudut tegak tu mengikut sudut yang dinyatakan. Okey, theta ni sudut dia yang dinyatakan yang mana. Okey, baik. Lengkapkan jadual di bawah berdasarkan setiap segitiga bersudut tegak yang berikut. Okey, baik. Okey, katakan contoh dekat sini segitiga ABC. Okey, baik. Jadi sudut dia tu kalau X adalah sudut X, kalau Y itu sudut yang dinyatakan di Y. Okey, manakala kita tengok kat sini sinus X. Okey, sinus kita tengok rumus dia tu, sisi bertentangan bagi hipotenus. Jadi sisi bertentangan dengan sudut X adalah BC per dengan hipotenus. Hipotenus garis sisi AC. Jadi BC per AC. Okey, untuk cos X, cosinus X. Okey, sisi bersebelahan bagi hipotenus. Sisi bersebelahan dengan sudut X adalah AB bahagi dengan hipotenus AC. Manakala tangent, sisi bertentangan bagi sisi bersebelahan. Untuk yang X, sisi bertentangan dia adalah BC bahagi dengan sisi sebelahan dia AB. Sebab tu dapat BC per AB. Manakala untuk Y, kita rujuk dekat sudut Y. Okey, sinus Y. Jadi sisi bertentangan dengan sudut Y adalah AB per dengan hipotenus AC. Cosinus Y, sisi bersebelahan dengan sudut Y adalah BC per dengan hipotenus AC. Dan tangent Y, sisi bertentangan dengan sudut Y adalah AB per dengan sisi bersebelahan dengan sudut Y adalah BC. Okey, macam tu konsep dia. Jadi kita jawab soalan 1 hingga 4. Okey, baik. Segitiga DEF, yang ni. Okey, tengok kalau sin X yang kalau X sudut dekat X, kalau Y sudut dekat
Y. Okey, baik. Sinus X, sisi yang setentang dia, EF, per dengan hypotenuse. Hypotenuse DF. Jadi jawapan dia, tulis kat sini, EF per DF. Cosinus X, okay, sisi bersebelahan per hypotenuse DE per DF. Okay. Tangent X, sisi setentang EF per DE. Okay. Okay, untuk Y pula kita rujuk sudut Y. Sinus Y, sisi setentang dia DE per hypotenuse, DE per DF. Okay, DE per DF. Okay, seterusnya cos Y, sisi sebelahan dia EF per DF. Okay. Tangent Y, sisi setentang bagi sisi bersebelahan DE per EF. Okay. Selesai untuk segitiga DEF. Kita pergi kepada segitiga JKL yang ni. Okay. Konsep yang sama. Tengok sudut X. Okay. Sinus X setentang dia KL per hypotenuse JL. Okay. Bila kita dah mahir, kita akan jawab dengan pantas lah. KL per JL. Kita dah tahu dah sisi setentang yang mana, sisi sebelahan yang mana, hypotenuse yang mana. Okay, kena banyakkan latihan. Okay, cos X. Okay, sebelahan dia JK per hypotenuse JL. Dia akan jadi laju macam tu lah. Okay, JK per JL. Okay, hypotenuse dia JL. Okay. Tangent X setentang bagi sebelahan. Okay, KL per JK. Okey, untuk Y pula kita tengok rujuk sudut Y. Okey, baik. Sinus Y. Jadi setentang bagi hypotenuse. JK bagi JL. Cosinus Y. Okey, sebelahan per hypotenuse. KL per JL. Okey. Seterusnya tangent Y. Okey, setentang bagi sebelahan. JK bagi KL. Okey, selesai untuk segitiga JKL. Okey, seterusnya segitiga KLN. Sinus X. Okey, sudut X kat sini. Setentang bahagi hipotenus LM per KM. Okey, LM per KM. Seterusnya cos X. Sebelahan dengan hipotenus KL per KM. Okey, tangent X setentang sebelahan LM
KL. LM per KL. Okey, untuk Y kita tengok sudut Y. Okey, tangent sinus Y setentang dia KL per KN. Okey, hipotenus KL per KN. Okey, cosinus Y sebelahan LN per KN. Seterusnya tangent Y setentang bagi sebelahan KL per LN. Okey, selesai untuk segitiga KLN. Okey, seterusnya sudut PQR dan sudut segitiga PQR dengan segitiga PRS. Okey, kedudukan sudut X dengan Y dia tu kita tengok kat situ. Okey. Gabungan segitiga tu. Okey, untuk sinus X setentang dia adalah PQ, hipotenus dia PR. Jadi PQ per PR. Okey, cosinus X sebelahan dia adalah QR per hipotenus PR. Tangent X setentang bagi sebelahan PQ per QR. Okey. Seterusnya Y, sinus Y. Okey, setentang dia PR per hipotenus PS. Cosinus Y sebelahan dia RS per hipotenus PS. Okey, RS per PS. Okey, tangent Y. Okey, setentang bagi sebelahan PR bagi RS. Okey, PR per RS. Okey, selesai muka surat 62. Konsep asas berkaitan dengan sinus, cosinus dan tangent bagi sudut rujukan yang diberikan kat situ. Okey, baik. Kita pergi kepada muka surat 63 menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, cosinus, tangent. Okey, baik. Rajah di nombor 1 rajah di sebelah menunjukkan dua segitiga bersudut tegak. Tentukan sama ada semua nisbah trigonometri bagi sudut X dan sudut Y bernilai sama atau tidak. Nyatakan alasan untuk jawapan anda. Jadi kita kena tentukan sinus, cosinus dan tangent untuk X dan Y. Okey, baik, kita kira satu persatu. Okey, sinus X sama dengan setentang bahagi dengan hipotenus 4/5. Okey. Cosinus cos X sebelahan bagi hipotenus 3/5. Manakala tangent tangent X setentang bagi sebelahan 4/3. Okey, itu untuk X. Manakala untuk Y pun sama konsep dia, kita tengok dekat segitiga yang ada sudut Y ni, sinus Y. Okey, setentang bagi hipotenus 6/4/5 tu. Enam bahagi 4/5. 4.5. Okey, kita tengok 6 bahagi 4.5. Kalau kita tekan kalkulator akan dapat 1/1/3. 1/1/3 ni sama dengan 4/3 juga. Okey, sama nilai dengan sin X. Okey, kita cuba tengok pula sin Y. Okey, cos Y.
Cosinus Y sama dengan, okey, sisi sebelahan dia 4.5 dengan hipotenus 7.5. Okey, 4.5 bahagi 7.5, kita akan dapat 0.6. 0.6 ni sama dengan 3/5 juga. Okey, dan tangent Y sama dengan, okey, setentang tu 6 cm bahagi dengan sebelahan 4.5. Okey, 6 bahagi 4.5 dapat 1.33, tekan simbol A, B/C tu kita akan dapat 1/3. Maksudnya 4/3 juga. Okey, yang ni 7.5 per hipotenus. Pembetulan kat sikit. Okey. Jadi kat sini akan dapat 4/5 juga. Dia macam ni. Okey. 6 bahagi 7.5 tu dapat 0.8. Jadi dapat 4/5. Jadi bila kita kira nilai sin X, cos X dengan tangent X ni, dia sama dengan, orang kata kalau sin sama nilai, kalau cos sama nilai, tangent sama nilai. Jadi kenapa sama nilai? Okey. Kita tulis kat situ. Nisbah, okey, trigonometri. Sin X, cos X, tangent X tu dengan sin Y, cos Y, tangent Y, kita panggil nisbah trigonometri. Okey. Bagi sudut bagi sudut X dan sudut Y. Adalah sama. Kerana panjang sisi yang sepadan bagi kedua-dua segitiga. Okey, segitiga lah, simbol segitiga. Itu berkadaran. Berkadaran. Okey. Selesai soalan nombor 1. Okey, pergi kepada nombor 2. Rajah di sebelah menunjukkan 3 segitiga bersudut tegak PST, QST dan RST. Okey. Lengkapkan jadual di bawah. Okey, untuk segitiga RST, sudut dia kat sini dia bagi 20 darjah. Jadi sinus theta dia sudut 20 darjah tu. Sisi yang setentang dia dengan RS kan 2.9 bahagi dengan hipotenus. Hipotenus dia bagi dah ni. Okey, 8.5. Jadi 2.9 bahagi 8.5 tu dapat 0.34. Manakala cos dia sebelahan, cosinus dia sebelahan 8 bahagi dengan hipotenus 8.5. Okey. Dapat 0.94. Manakala tangent sudut dia ni, theta ni, setentang 2.9 bahagi dengan sebelahan 8 dapat 0.36. Menggunakan kaedah yang sama untuk segitiga QST ni, sinus
Sudut dia sekarang adalah 40 darjah. Okey. Sudut QST. Jadi sinus setentang dia yang ni. Kita tengok 3.8 ni tambah 2.9. Okey. Jadi sisi setentang dia 6.7 bahagi dengan sisi sebelahan dia 8. Okey. 6.7 bahagi 8 dapat 0, bukan bagi 8, bagi hipotenus dia. Hipotenus dia 10.4. Okey. Pembetulan sikit, kadang-kadang tertukar. Okey, 10.4. Okey. 6.7 bagi 10.4 dapat 0.64. Okey, manakala kosinus dia sebelahan per hipotenus 8 bahagi 10.4. Okey, 8 bagi 10.4 dapat 0.77. Tangent setentang dia tu 3.8 tambah 2.9 tadi kita dapat dah 6.7. Okey. Per dengan sebelahan 8 bahagi dengan 8 dapat 0.84. Okey, 0.84. Okey, untuk segitiga PST. Okey. Sisi yang setentang dia 7.2 tambah 3.8 tambah 2.9. Okey, dapat 13.9. Per dengan hipotenus. Hipotenus dia 16 cm. Okey, sudut dia sudut 60 darjah kat situ. 13.9 bahagi 16 dapat 0.87. Okey. Kosinus dia sebelahan 8 bahagi dengan hipotenus dia 16. Okey. 1.2 0.5 dapat. Tangent theta. Okey. Kita dah kira setentang tadi 13.9 bahagi dengan sebelahan dia 8. Okey, 13.9 bahagi 8 dapat 1.74. Okey. Selesai untuk bahagian A tu. Okey, untuk B berdasarkan jadual di A, isi petak kosong dengan simbol kurang atau lebih. Macam tu. Okey, kita tengok sinus 20. Okey, sinus 20 0.3, sinus 20 darjah 0.34. Sinus 40 darjah 0.64. Jadi sinus 20 kurang nilai dah daripada sinus 40 darjah. Manakala sinus 40 darjah ni kurang daripada sinus 60, betul tak? Okey, tengok nilai yang kita dah kira tadi. Okey, cosinus 20 dengan cosinus 40 lebih besar kan? 0.94 dengan 0.77 lebih besar. Cosinus 40 0.77 dengan cosinus 60 darjah. Okey, 0.5. Jadi lebih besarlah cosinus 40 lebih besar daripada cosinus 60. Manakala tangent 20 0.36 dengan tangent 40 darjah 0.36 dengan 0.84 kurang. Okey, manakala tangent 40 ni 0.84 dengan tangent 60 darjah 1.74 kurang. Okey. Baik, selesai muka surat 63. Masuk kepada muka surat 64. Okey. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Okay, sebagai contoh dekat sini, segitiga PQR. Okey, dia bagi sisi hipotenus 13, sisi setentang dengan sudut 12 cm. Okey, sebelahan kat sini. Kita kena kira lah. Jadi cara kira dia menggunakan teorem Pythagoras nak dapatkan PQ, sisi bersebelahan dengan sudut, punca kuasa 2, hipotenus kuasa 2 ni 13 kuasa 2 tolak dengan sisi setentang kuasa 2, 12 kuasa 2. Jadi 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 dapat 25, jadi punca kuasa 2 dapat 5. Jadi barulah kita boleh tentukan ketiga-tiga nisbah trigonometri tersebut.
Sinus theta, okay, setentang QR bahagi dengan hipotenus PR. Okay, 12/13. Cosinus theta sebelahan per hipotenus. Sebelahan kita dah kira 5 per hipotenus 13. 5/13. Tangent theta setentang dia 12 per dengan sebelahan 5. 12/5. Okey, baik. Pergi kepada soalan 1 hingga 4. Okey, baik. Menggunakan teorem Pythagoras, QR sama dengan punca kuasa 2. 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Jadi dapat punca kuasa 2. 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Okey, dapat 225. Okey. Punca kuasa 2 dapat 15. Okey. 15 cm lah. Okey, sekarang barulah kita boleh tentukan ketiga-tiga nisbah trigonometri tersebut. Okey, sinus theta, setentang bahagi hipotenus. Okey, dapat 15 per, ataupun kita nak ikut contoh tu. Sebelum kita masukkan nilai, sin theta QR per PR. Okey, QR per PR. Okey, setentang bahagi hipotenus 15 per 17. Cosinus theta sebelahan bahagi hipotenus PQ per PR. Okay. Sama dengan PQ 8 cm bahagi dengan PR 17. Seterusnya tangent theta. Tangent setentang bagi sebelahan. Setentang dia QR bahagi dengan PQ. Setentang 15 sebelahan 8. Okey, selesai nombor 1. Pergi kepada nombor 2. Kaedah yang sama, gunakan teorem Pythagoras nak dapatkan QR sama dengan punca kuasa 2. Okey, hipotenus dia 15 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2. Okey, ini akan dapat punca kuasa 2. 15 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2 dapat 144. Bila kita punca kuasa 2 kan dia dapat 12. Okey, 12 cm lah. Okey, QR dah dapat 12 cm. Jadi kita boleh tentukan ketiga-tiga nisbah trigonometri tersebut. Sinus theta, theta dekat sini. Tengok dia punya setentang dia adalah PQ. Per dengan hipotenus dia PR. Okey, PR. Okey, PQ 9, PR 15. Okey. Kalau 9 per 15 ni kita boleh kecilkan lagi kepada pecahan yang lebih kecil. 9 bahagi 15. Okey, dapat 3 per 5. Okey, 9 bagi 3, 3. 15 bagi 3, 5. Okey, cosinus theta sebelahan dengan sudut QR per dengan PR. Okey, QR 12 cm bahagi dengan hipotenus 15. 12 per 15 ni pun boleh kecilkan juga. Okey, kepada 4 per 5. 12 bagi 3, 4. 15 bagi 3 dapat 5. 4 per 5 lah. Okey, tangent theta setentang bagi sebelahan. Setentang dia PQ bagi QR. Okey, sebelahan dia. Okey, PQ 9 cm, QR 12. Pun boleh kecilkan juga. Okey. 9 per 12 so boleh kecilkan kepada 3 per 4. 9 bagi 3, 3. 12 bagi 3, 4. Okey. Baik, selesai nombor 2. Nombor 3, kaedah yang sama. Sekarang kita nak cari hipotenus. Okey, hipotenus sama juga punca kuasa 2. Cumanya sekarang ni sisi sebelahan dah ada, setentang dah ada, sisi sebelahan dah ada. Jadi sekarang ni dalam milimeter. Okey, kita ambil nilai dia tu 10 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2 sebab kita nak cari hipotenus. Okey.
Gunakan teorem Pythagoras juga. 10 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Dapat 676. Okey, dan kita punca kuasa 2 kan dia. Dapat 26. Unit dia mm. Tengok kepada unit yang diberikan lah. Okey, sinus theta setentang dia adalah TU, sisi TU bahagi dengan hipotenus TV. Okey, TU 10 mm tu bahagi dengan hipotenus kita dah kira tadi 26 mm. Okey, 10 per 26. 10 per 26 kita boleh kecilkan lagi kepada pecahan yang lebih kecil, akan dapat 5 per 13. Okey, 5 per 13. Cosinus theta sebelahan dia. Okey, UV per dengan hipotenus dia TV. Okey, UV 24 mm bahagi dengan TV 26 mm. 24 per 26 boleh kecilkan kepada pecahan lebih kecil iaitu 12 per 13 bahagi 2 kan. 24 bagi 2 12, 26 bagi 2 13. Okay, tangent theta setentang bagi sebelahan setentang TU. Okay. TU bahagi dengan UV. Okay. TU bagi UV. Okay. TU bahagi UV. Okay. TU 10 mm bahagi dengan UV 24. Kecilkan pecahan tu akan jadi 5 per 12. Okay, soalan yang terakhir. Okay, muka surat 64 ni. Kaedah yang sama, kita nak cari SZ. SZ itu adalah hipotenus dia. Okay, jadi kita gunakan teorem Pythagoras. 0.4 kuasa 2 tambah 0.3 kuasa 2. Okay, punca kuasa 2 kan dia. 0.4 kuasa 2 tambah 0.3 kuasa 2. Okay. Dapat 0.25. Okay. Punca kuasa 2 kan dia dapat 0.5. Okay. Meter. Unit dia meter. Okay. Jadi hipotenus kita dah dapat 0.5 meter. Okay. Sekarang ni sudut theta dia dekat Z. Itu sudut Z. Sinus theta. Okay. Setentang dengan sudut adalah XY. Dengan hipotenus XZ. Okay. XY 0.3 tu. Okay. 0.3 per dengan hipotenus 0.5. 0.3 bagi 0.5 dapat 0.6. Okay. Atau 0.3 0.6 ataupun nak buat dalam bentuk pecahan pun boleh 3 per 5. Okay, 3 per 5 pun boleh juga. Dua-dua jawapan diterima. Okey, cos theta sebelahan dia adalah YZ dengan hipotenus SZ. Okey, YZ 0.4 meter. Dengan SZ tu 0.5 meter. Okey. 0.4 bagi 0.5 dapat 0.8. Ataupun dalam bentuk pecahan dia akan jadi 4 per 5. Pun boleh. Okey. Tangent theta setentang dia XY dengan sebelahan dia YZ. Okey. XY dia 0.3 bahagi dengan YZ dia 0.4. 0.3 bagi 0.4 dapat 0.75. Okey. 0.75 ni
dalam bentuk pecahan, boleh kita tulis sebagai 3/4. Okey, dengan berakhirnya soalan tersebut, okey, tamatlah untuk video part 1 untuk pentaksiran bilik darjah untuk bab yang kelima, nisbah trigonometri di bawah subjek matematik tingkatan 3 KSSM. Semoga bermanfaat kepada para pelajar, para guru dan juga siapa sahaja yang menonton video ini. Mungkin ilmu dan kemahiran ini boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian anda ataupun dalam kerjaya anda. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.